Muka surat 32 Ustaz. Ya, Muka surat 30. 30. Tamam. 32. Ya. Ada mengatakan orang miskin. Nah, kita sedang berada di fasal yang mana penulis sedang membicarakan tentang asnaf. Dan daripada perkara yang kita bicarakan pengajian kita yang lepas, beza di antara fakir dan miskin. Jadi kita mengatakan fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta, ataupun dia mempunyai harta tetapi tak cukup setengah keperluan. Jadi kalau di Singapura kita mengatakan satu orang memerlukan $2,000, tetapi dia dapat $500 tiap-tiap bulan. Ini fakir. Tapi kalau dia dapat lebih daripada separuh, misalnya dia memerlukan 2,000 tapi dia dapat 1,500, kita mengatakan miskin. Ini adalah cara yang mudah untuk kita faham beza di antara fakir dan miskin. Dan kedua-dua mereka boleh menerima zakat. Kedua-dua mereka boleh menerima zakat. Kalau kita kenal jiran kita misalnya dia ada 6 anak. Jadi daripada situ kita boleh tahu satu orang kalau tinggal di Singapura ada 6 anak, berapa dia punya expenditure, kan? Berapa dia punya expenditure. Jadi untuk kita nak tahu sama ada jiran kita ni boleh tak dia terima zakat ke tidak terima zakat, kita tengok apa dia kerja. Misalnya kalau kita tahu ini pekerjaannya ni, misalnya gajinya tidak mencukupi untuk dia nak menampung 6 orang anak dan juga yang isteri, dan nak bayar bil rumah dan sebagainya. Daripada situ kita dapat mengetahui orang ini dapat menerima zakat. Sebab misalnya kalau harta gajinya misalnya $4,000, tetapi tiap bulan yang ini dia memerlukan $5,000, dia boleh terima zakat ke tidak terima zakat? Dia boleh terima zakat. Jadi pada hakikatnya untuk kita menentukan satu orang boleh terima zakat ke tidak terima zakat, bukan kita lihat kepada rumahnya, bukan kita lihat hanya kepada gajinya, tetapi kita lihat kepada keperluan. Soalan kita menanyakan berapa dia memerlukan, berapa yang dia memerlukan yakni untuk pembelajarannya. Maka kita di Singapura ini beza dengan 5 tahun yang lepas, betul ke tidak? Disebabkan inflation dan sebagainya. Jadi disebabkan perkara seperti ini, kita harus faham yang kaedah ini untuk kita nak mengetahui sama ada seorang itu boleh menerima zakat ataupun tidak yang menerima zakat. Maka penulis dari kitab Fathul Mu'in, beliau membahas tentang masalah ini berkenaan dengan seseorang itu sama ada dia mampu beramal atau tidak mampu beramal. Kalau sekiranya dia mampu beramal, maka dia tidak boleh menerima zakat, melainkan kalau dia tidak mendapatkan kerja ataupun ada kerja tapi kerja maksiat ataupun tidak layak bagi. Ini semua kita bicarakan pada pengajian yang lepas. Baik, jadi kita teruskan. Orang miskin ialah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang telah menutup kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya. Nah, belum mencukupinya. Ini dalil daripada Al-Quran adalah kisah Nabi Musa AS dalam suratul Kahfi. Yang ini sebab dia berjalan dengan Nabi Khidir AS. Nabi Khidir memecahkan sampan milik miskin dan mereka beramal. Maka ulama kita mengatakan orang miskin adalah dia beramal, dia bekerja, maksud beramal maksudnya dia bekerja. Akan tetapi pekerjaannya tidak mencukupi keperluannya, maka ini kita mengatakan miskin. Ayo. Misalnya orang yang kebutuhannya 10. Kebutuhan ini bahasa Indonesia maksudnya memerlukan. Nah, tapi hanya mempunyai 8 dan tidak mencukupinya, sekalipun ia memiliki harta lebih dari 1 nisab. Nah, sekalipun yang ia mempunyai harta lebih yang ini daripada nisab. Yang ini dia mempunyai wang, akan tetapi dia memerlukan ini wang tersebut ini untuk keperluannya yang tidak mencukupinya. Tamam? Sehingga imam berhak mengambil zakatnya lalu diberikan kepadanya kembali. Nah, sekarang ini satu orang ini misalnya dia ada wang. Dia ada wang, akan tetapi dia memerlukan yang wang yang tersebut untuk keperluannya. Dan dia tidak mencukupi keperluannya. Tetapi sekarang dia ada wang untuk dia dizakati. Sebab dia sudah simpan yang wang itu ini 1 tahun. Tetapi dia dalam keadaan dia memerlukan menggunakan ini wang ini untuk bayar yang bil yang sebagai misalnya untuk bayar yang bil hospital dan sebagainya, memerlukan misalnya 30-40 ribu. Tetapi kebetulan yang dia 10 ribu dan selepas ini setahun yang bil itu, adakah dia diwajibkan dia mengeluarkan zakat?
zakat itu tetap diwajibkan, dan dalam masa yang sama dia boleh terima zakat. Boleh faham insya-Allah? Yang penulis yang dia sedang ini memberikan misal, ada orang diwajibkan zakat ke atasnya, dalam masa yang sama dia boleh terima zakat. Bagaimana misal begini. Sekarang satu orang yang ada $10,000 misalnya. Lepas ini setahun, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Dan dalam masa yang sama, na'udzubillah min zalik, berlaku kemalangan. Apabila berlaku ini kemalangan, na'udzubillah min zalik, maka dia memerlukan wang yang besar untuk membiayainya, ataupun ada masalah yang besar yang memerlukan kepada wang. Dalam masa yang sama, duit tadi ini sudah diwajib dizakati, sebab ini dia kena kepada haul yang dengan nisab. Nampak tak? Maka tetap ini diwajibkan dia mengeluarkan. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh mengatakan misalnya memang diwajibkan dia mengeluarkan zakat, tapi sekarang ini dia sudah jatuh miskin. Adakah maksudnya zakatnya yang diwajibkan sebelum ini tidak diwajibkan ke atas sebab dia telah jatuh miskin? Maka di sini penulis mengatakan tidak. Jadi sang imam boleh mengambil zakat daripada ini. Imam sekali lagi di sini maksudnya kerajaan. Jadi imam bukan imam masjidnya. Imam di sini maksudnya khalifah. Yani ataupun naib. Kalau zaman sekarang ini seperti di negara-negara Islam ini seperti apa? Pertubuhan ini zakat sebagai misal. Yang dilantik ini oleh pemerintah. Maka dia mengambil zakat daripada orang ini dan dia memberikan zakat kepada orang ini. Nampak tak? Maka dia dua akad yang berbeza, bukan satu akad. Dua akad yang berbeza. Maka dia mengambil dari zakat, selepas itu dia memberikan, tidak ada masalah. Boleh insya-Allah? Baik. Masing-masing orang fakir dan miskin jika biasa berdagang diberi sejumlah modal yang biasanya keuntungannya dapat mencukupi kebutuhannya. Ini adalah perkara yang ini Masya Allah dulu berlaku perkara ini. Tapi zaman sekarang yang ini, benda seperti ini semua kita tidak lihat. Jadi saya ambil sedikit masa untuk terangkan apa perkara ini yang saya pula sedang membicarakan. Jadi untuk kita faham ini apa yang beliau sebut di sini, kita balik ini kepada zaman dahulu. Zaman dahulu kita ada khalifah kan? Betul ke tidak? Kita ada khalifah dan kita ada Baitul Mal yang diurus. Baitul Mal yang diurus. Lihat kepada zaman Sayyidina Al-Khattab, apa jadi kepada Baitul Mal? Sayyidina Al-Khattab kalau ada harta kat Baitul Mal, dia tidak boleh tidur malam. Ini siapa? Sayyidina Al-Khattab. Dia takut sebab dia khalifah, Baitul Mal atas bahu. Dia takut hari kiamat ini bagaimana aku nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, duit dalam Baitul Mal. Allah akan tanya yang ini duit. Siapa yang bertanggungjawab? Ni khalifah. Dia tidak boleh tidur malam. Malam apa dia buat? Kita lihat Maulana Zakir misalnya meriwayatkan dalam kitab Fadail Amal kisah Sayyidina Al-Khattab dengan hamba ni Aslam kan. Dia keluar pada waktu malam ini di Madinah. Dia mencari orang miskin. Ini adalah khalifah. Dia patrol. Cari orang miskin. Pada zaman Sayyidina Al-Khattab tidak ada orang minta sedekah di Madinah. Tidak ada orang. Dia paling pantang lihat orang minta sedekah. Paling pantang. Tapi bukan maksudnya dia halau orang itu. Dia kalau lihat ini orang miskin, dia akan kayakan orang miskin itu sehingga kan dia tidak menjadi miskin yang khalas. Dan dia akan taubat daripada minta sedekah, tidak minta sedekah lagi. Ini adalah Sayyidina Al-Khattab. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kita nak baca kisah ini. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini pun sama juga. Dia khalifah tapi dia pilih hidup miskin. Dia ikut ini kepada datuknya Sayyidina Al-Khattab. Sayyidina Al-Khattab ini dia makan makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Jadi dia tidak makan roti yang dimakan oleh tabi'in. Roti yang tiap-tiap hari dimakan ikut kepada roti Nabi SAW. Roti yang dimakan oleh Nabi SAW roti keras. Ini dalam Syama'il Muhammadiyah. Kisah ini tentang sampai dia meninggal dunia begitu. Sampai dia meninggal dunia. Dia memakai ini baju 13 tampal, kisah yang masyhur kan. Ini adalah khalifah sehingga tentera Rom ini bila datang dia punya ambassador, Rom punya ambassador. Datang ini ke Madinah nak jumpa dengan khalifah. Mereka pun sampai ini di Madinah. Mereka tanya mana khalifah? Mana Amirul Mukminin? Satu orang mengatakan ini Amirul Mukminin. Dia sedang tidur bawah pokok. Terperanjat di orang Rom sebab mereka kerajaan Rom tinggal di istana. Datang ini Madinah, ini khalifah, kamu ini tidak ada bodyguard. Sama-sama boleh bunuh dia. Tidur ini di bawah.
tidur yang di bawah pokok radhiyallahu anhu. Kenapa yang ini kisah ini saya ceritakan? Ada kena mengena dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Zaman dahulu ya jamaah, pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah manusia-manusia yang contoh bagi kita. Apabila mereka dapat duit zakat, apa mereka buat? Mereka apabila dapat yang duit zakat, mereka lihat siapa yang ni orang miskin, kumpulkan orang miskin dan fakir. Baik. Satu orang fakir datang, mereka melakukan interview, bukan terus kasih duit, bukan. Itu bukan cara. Dia interview seperti apa? Dia lihat kepada orang miskin, tanya orang miskin, baik, awak ada apa-apa skill tak? Skill. Misalnya satu orang mengatakan, saya ni boleh menjahit. Boleh menjahit. Dan kalau saya ada duit, saya boleh buka kedai jahit. Dia akan ambil yang daripada duit zakat dan memberikan modal untuk dia memulakan membuka yang di kedai yang dijahit. Memberikan kepada dia modal. Ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Misalnya di Singapura, ini misalnya di Singapura. Satu orang yang miskin yang misalnya mengatakan saya tidak ada wang, tidak susah nak dapat kerja dan sebagainya. Kalau kita menanyakan kepada dia misalnya apa awak boleh buat? Dia mengatakan saya ni mahir dalam menjahit. Ini salahnya. Jadi kita mengatakan baik, kalau kita berikan kepada awak yang di kedai, awak boleh sustain awak diri, dan insya-Allah kita kasih dia peluang. Sekarang ini di Singapura misalnya sewa kedai misalnya 6 bulan punya sewa. Kita bayar daripada duit zakat 6 bulan punya sewa, dan kita membeli pengkakas yang menjahit misalnya supaya dia dah boleh start the ball rolling. Dia boleh start any business yang menjahit. Kita kasih yang dia punya capital supaya dia dapat take off. Dan kita membayarnya daripada duit zakat. Nampak? Kita membayarnya daripada duit zakat. Jadi dia pun mula yang ini untuk membuka yang ini perniagaan, yang ini menjahit, yang ini sebagai misal. Selepas ini beberapa bulan, misalnya perniagaannya menjadi lancar, khalas, dia tidak memerlukan zakat lagi. Sekarang dia pula memberi zakat sebab dia ada orang kaya. Ini adalah cara Islam membantras kemiskinan. Begini. Sebab kalau setakat kerajaan Islam misalnya memberikan duit tiap bulan, berikan, tiap-tiap bulan dia akan datang, betul ke tidak? Tetapi yang Islam ini bukan masalahnya hanya memberikan begitu, tetapi skills. Sebab kita lihat di Singapura government dia galakkan apa? Skills kan? Ada apa? Skills apa future skills dan sebagainya. Government sanggup bayar duit. Orang ambil kos dan sebagainya. Dulu ini kita di negeri Islam, kita ada perkara seperti ini. Yang ini maksudnya bagaimana kita nak selesaikan masalah kemiskinan dalam negeri. Sebab ada orang dia boleh menjahit, ada orang yang misalnya dia bagus repair aircon misalnya, tetapi dia tidak ada capital. Kalau kita mengatakan kepada dia, kenapa awak tak buka company ke, start something business sebagainya, macam mana saya miskin, saya tidak ada capital. Dalam keadaan seperti ini diberikan zakat. Tapi dia memerlukan duit yang banyak, betul ke tidak? Nak buka misalnya kalau di Singapura misalnya kalau rental of equipment dan sebagainya, ataupun beli yang equipment baginya supaya dia dapat start dia punya bisnes dan sebagainya. Ini memerlukan dia sejumlah wang. Jadi ini adalah cara yang Islam ini membantras ini kemiskinan. Kita baca ibarat ini sekali lagi, kita lihat apa penulis mengatakan daripada misal yang saya memberikan tadi, kita dapat faham apa yang sedang beliau membicarakan. Boleh kita baca sekali lagi? Masing-masing orang fakir dan miskin. Nampak, dia mengatakan masing-masing orang fakir dan miskin. Maksudnya orang fakir dan miskin kalau datang kepada sang imam, dia mengatakan saya fakir. Lepas itu kita dapat tahu dia betul-betul fakir, dia tidak ada duit dan sebagainya. Dia memerlukan $2,000, tapi dia hanya ada $200 sebagai misal. Dan miskin juga mengatakan saya miskin, saya tidak ada duit dan sebagainya. Jadi dia mengatakan apa? Teruskan. Jika biasa berdagang diberi sejumlah modal yang biasanya keuntungannya dapat mencukupi keperluannya. Dia biasa berdagang. Yani kita lihat orang ini fakir, tapi dia ada experience berdagang. Dia ada experience. Dia boleh berdagang. Dia boleh melakukan sedemikian. Maka kita memberikan kepadanya modalnya yang biasanya jumlahnya boleh mendatangkan keuntungan. Supaya apabila dia mendapatkan keuntungan, dia dapat melepaskan dirinya daripada kemiskinan. Teruskan. Kalau biasa menjadi pekerja, maka diberi sejumlah alat kerjanya. Ada orang misalnya dia tidak boleh bisnes, betul ke tidak? Dia mengatakan saya nak bekerja, maka diberikan yang ini alat pekerjaan yang ini. Misalnya yang ini dia memerlukan yang ini alat
untuk dia melakukan yang pekerjaan. Sebagai misal zaman dahulu seperti apa? Kalau kita ada hadis Nabi SAW kan, satu orang dia miskin datang kepada Nabi SAW. Apa Nabi berikan kepada dia kapak. Kita ada hadis ini, satu orang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini miskin dan sebagainya. Nabi SAW memberikan kepadanya kapak dan mengatakan kepadanya, pergi ke hutan dan ambil kayu. Dia biasa melakukan pekerjaan ini. Tapi dia disebabkan miskin, kapak pun tidak ada, tidak mampu. Maka selepas itu ini dia mendatangkan hasil. Ini kita mengatakan kalau dia mampu melakukan satu pekerjaan tetapi tidak ada alatnya sebagai misal, maka kita membayarkan baginya alat pekerjaannya daripada duit zakat. Nah, teruskan. Dan bagi yang tidak bisa bekerja maupun berdagang, maka diberi sejumlah wang yang mencukupi keperluannya sepanjang umur wajarnya. Ini adalah golongan yang ketiga. Jadi sekarang penulis yang pertama sekali mengatakan orang miskin yang mampu berdagang. Kalau dia mampu berdagang, kita memberikan modal bagi dagangannya. Yang kedua dia mengatakan saya tidak mampu berdagang tapi saya boleh bekerja. Apa awak punya pekerja, awak punya speciality? Saya mekanik. Kalau mekanik misalnya dia nak repair kereta misalnya, apakah alat yang dia memerlukan? Okey, kita belikan baginya ini alat-alat ini yang dia memerlukan. Golongan ini yang ketiga adalah dia mengatakan saya tidak boleh berdagang, saya pun tak ada skill, saya tidak ada experience dan sebagainya, saya tidak mampu yang ini bekerja. Bila dia sampai kepada stage 3, ini kita mengatakan stage 3, maksudnya dia tidak mampu berdagang, tidak mampu bekerja. Bagaimana sang imam memberikan duit kepadanya? Maka di sini penulis yang mengatakan ini disebutkan dalam hampir semua kita fikir. Kita ada istilah namanya umrul ghalib. Dia diberikan wang umrul ghalib. Umrul ghalib ini dia adalah dalam lingkungan 63 tahun. 63 tahun. Yang ini maksudnya kalau umur dia 40 tahun, dia miskin, umurnya 40 tahun. Maka diberikan dia jumlah yang wang bagi kehidupannya 23 tahun. 23 tahun. Sama ada yang diberikan begitu ataupun yang diberikan secara angsuran. Yang maksudnya tiap-tiap bulan dia datang mengambil duit tersebut sampai umur ghalib. Ini juga diberikan. Ini adalah kena kepada misalnya satu orang macam bedridden misalnya. Ada orang buta. Ada orang misalnya dia dah tak boleh bekerja, dia paralyzed misalnya. Maka ini diberikan duit zakat, diberikan cara bulanan pun tidak ada masalah. Ini maksudnya dia memerlukan, misalnya kalau satu bulan berapa dia perlukan. Dia perlukan misalnya kalau dia memerlukan 1,000, maka tiap bulan dia berikan daripada duit zakat. Ayo. Orang yang mendakwakan dirinya sebagai fakir atau miskin atau tidak mampu kerja bisa dibenarkan sekalipun tubuhnya kuat perkasa tanpa disumpah. Nah, kalau dia tidak mampu bekerja misalnya. Satu orang misalnya dia mengatakan saya miskin. Saya miskin dan saya tidak mendapat pekerjaan. Diberikan kepada dia duit zakat. Diberikan. Tapi kalau kita mengetahui dia sengaja tidak mau bekerja dan dia boleh mampu dapat bekerja, tidak dibolehkan diberikan daripada duit zakat. Boleh insya-Allah. Ataupun dia mengatakan dia tidak mampu bekerja, diberikan daripada duit zakat. Nah, teruskan. Jadi tanpa disumpah. Tanpa disumpah apa maksudnya? Sekarang misalnya satu orang dia datang, dia mengatakan saya miskin, saya boleh terima zakat. Tapi kita lihat orang ini, dia mampu bekerja, badan dia sihat. Adakah kita memberikan kepada dia? Ini soalan. Adakah kita mengatakan, awak nak kena sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang apa awak mengatakan itu adalah perkara yang benar? Adakah Islam mewajibkan sedemikian? Ini soalannya. Kita mengatakan sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang awak ini miskin dan awak ini boleh menerima duit zakat. Maka di sini penulis yang mengatakan tidak diwajibkan. Kalau sekiranya dia mengatakan saya miskin, saya cuba cari kerja, tak dapat kerja, dan sekarang saya memerlukan wang sekarang untuk bayar biaya bagi ahli keluarga saya tidak ada duit. Boleh tak kita memberikan duit zakat kepadanya? Boleh. Adakah diwajibkan kita suruh dia sumpah dengan nama Allah SWT?
Yang apa dia mengatakan itu benar, tidak diwajibkan. Hatta yang ini tanpa disumpah. Boleh insya-Allah, maka sah ini duit zakat kita diberikan kepada dia. Boleh? Nah, teruskan. Tapi tidak bisa dibenarkan orang yang mengaku kerosakan harta yang diketahui dengan tanpa saksi. Beza dia mengatakan dari misalan, saya ni ada duit. Akan tetapi duit saya di rumah yang ni dicuri, yang dimasuk misalnya. Ada pencuri yang dimasuk di rumah saya dan dia mencuri yang ni segala-galanya. Maka di sini dia memerlukan saksi. Baik. Sekarang kita renungkan dua misal ini ya. Kenapa yang pertama tidak diwajibkan? Yang pertama kita mengatakan tidak diperlukan yang saksi, tidak diperlukan sumpah. Tapi yang kedua mesti ada saksi. Apa bezanya? Yang pertama dia mengatakan saya tidak ada duit. Saya miskin. Asalnya dia tidak ada duit. Ini kembali kepada kaedah. Kaedah kita mengatakan asalnya dia ada duit, kita tidak ada duit, tidak ada duit. Baik. Beza dengan yang kedua. Yang kedua mengatakan saya ada duit, tapi duit saya hilang. Asalnya dia ada duit, kita tidak ada duit, dia ada duit. Untuk dia mengatakan duitnya sudah tidak ada lagi, ini memerlukan kepada saksi. Sebab asalnya wujud ke tidak wujud, asalnya wujud, asalnya ada duit. Beza dengan misal yang pertama, asalnya dia tidak ada duit. Maka dengan ini kita mengatakan tidak diperlukan ini untuk dilakukan apa-apa. Wala saksi, wala sumpah. Kita terus boleh berikan zakat kepada dia. Tetapi kalau dia mengatakan saya ini sebenarnya ada orang yang ada duit, akan tetapi yang duit saya hilang, ini memerlukan ini kepada saksi sebab asalnya dia ada duit. Baik. Teruskan. Amil seperti halnya mengambil harta zakat ialah orang yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat, pembagi zakat, pengumpul zakat, bukan qadi. Selepas itu penulis membicarakan tentang al-amil. Al-amil ini daripada asnaf. Yang dimasukkan dengan amil adalah seorang yang dilantik oleh imam. Imam sekali lagi yang dimaksudnya adalah kerajaan, pemerintah Islam. Dia dilantik untuk mengutip duit zakat ataupun membagi-bagikan. Biasanya pada tiap-tiap zaman ini adalah satu organisation. Dia bukan yang amil ini, bukan yang satu orang ya. Tetapi dia adalah organisation. Jadi organisation maksudnya semua orang dalam organisation itu adalah amil. Jadi dia termasuk orang yang membagi duit zakat, department. Kalau zaman sekarang kita panggil apa? The department apa-apa? Department mengeluarkan zakat, department collect zakat. Betul ke tidak? Department untuk menentukan siapa yang fakir ini, yang miskin ini dan sebagainya. Maka mereka yang kerja dalam department ini, gaji mereka diambil daripada duit zakat dan dibayarkan kepada mereka. Yani pemerintah yang Islam akan mengambil sebahagian daripada duit zakat dan dibayarkan kepada mereka duit gaji. Sebab mereka adalah amil. Mereka punya tugas apa? Mereka bertugas jaga rekod. Ada amil dia jaga rekod saja. Jaga rekod maksudnya apa? Maksudnya dia boleh tahu siapa yang diwajibkan zakat. Kita lihat ini, kalau kita lihat income tax kan, dia boleh tahu kan bila kita wajib nak bayar. Kita punya income berapa dan sebagainya. Lepas itu berapa banyak tax dapat. Ini semuanya ikut ini sikit lebih kurang yang cara Islam. Sebab kalau negeri Islam juga diketahui tiap-tiap orang misalan, kalau dia ada kambing, berapa kambing yang diwajibkan zakat tahun ini. Kalau misalan satu orang itu dia kaya, dia ada sawah padi yang ini sebesar-besarnya, maka akan dihantar amil yang untuk melakukan audit. Okey, dia punya sawah padi macam mana dia punya harvest, berapa banyak dia punya harvest, semua yang ini mesti ada dia punya rekod. Rekod dia semua disimpan. Jadi tiap-tiap tahun yang dibuka dia punya file. Zaman sekarang semua dimudahkan, ini semua kat komputer. Zaman dahulu semua kena tulis. Jadi mereka ada library files pada zaman ini dahulu. Islam ini memulakan ini. Barat ini belum lagi memulakan apa-apa lagi. Orang yang di barat belum lagi ada apa-apa lagi. Tapi Islam ini sudah ada satu sistem. Sistem yang ini zakat. Ini perkara yang sangat luar biasa. Jadi tiap-tiap orang ada yang ini punya file. Ada dia punya file. Jadi apabila dia bayar zakat ada rekod. Oh, tahun ini dia ada bayar zakat. Oh, tahun ini tak bayar zakat. Kalau tak bayar zakat kena hantar orang. Imam ini hantar orang. Kenapa awak tak bayar zakat dari tahun ini? Ketuk rumah.
Kenapa ini tak bayar zakat? Wajib nak kena bayar zakat. Dia mengatakan saya tak nak bayar. Tak nak bayar masalah ini. Tak nak bayar ambil dipaksa, bawa tentera, soldier datang. Polis datang. Polis tadi Muslim. Datang yang ni, boleh ambil ini zakat ini kita bicarakan pada pengajian kita yang lepaskan. Imam ini boleh mengambil zakat dengan paksa. Walaupun tidak diniati oleh orang itu, sah yang ini dia punya zakat. Kalau sekiranya dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi kalau sistem seperti ini, semua orang akan keluarkan zakat. Hatta orang yang tak nak keluarkan zakat pun terpaksa keluarkan zakat. Jadi apabila semua yang ini manusia mengeluarkan zakat, maka ini akan membantras kemiskinan. Ini adalah janji Islam. Apabila sistem zakat ini kita dapat dirikan rukun zakat dengan betul, maka ini akan membantras yakni kemiskinan dalam negeri. Tidak ada orang yang diminta sedekah. Seperti mana kita lihat zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Sayyidina Al-Khattab, zaman gemilang ini umat Islam, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Begitu juga yakni zaman-zaman yang lain. Maka apabila kita orang Islam mengamalkan Islam, Allah selesaikan masalah kita. Tapi masalahnya kita hari ini orang Islam tak mengamalkan Islam. Dia hanya apa yang berlaku dengan zakat saja. Kita lihat perkara yang ajaib yang berlaku. Perkara ini yang ajaib. Orang miskin ini kesian, tidak mendapatkan apa-apa bantuan. Tidak mendapatkan bantuan ini dengan betul. Benar nampak tak? Jadi disebabkan banyak ini masalah seperti ini berlaku, maka masalah yang ini bukan yang ini makin kurang, yang bahkan yang kita lihat masalah ini boleh makin bertambah. Jadi insyaAllah ini akan dimasukkan seperti mana saya mengatakan. Hari ini kita berhenti siang sebab ini saya ada urusan sedikit. Dan saya ingin mengatakan esok ini saya akan belayar. Jadi kelas Haji Fatul Mu'in, saya rasa ramai yang dah tahu kita akan berhenti. Tapi kalau sekiranya ada kemungkinan untuk diadakan secara online, nanti insyaAllah saya akan khabarkan yang di dalam WhatsApp group. Jadi alhamdulillah, sama-sama yang ini kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membukakan ini bagi kita segala yang ini pintu kebaikan dan menutup ini segala pintu keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'inuka masta'adaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.